Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama di dalam rancangan Bicara Santai YB. Okey, jadi bersama saya Nur Akasha, hos anda pada hari ini di dalam siaran yang bersiaran langsung di page Facebook Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah, TV PAS Kedah dan radio online Hijau FM. Para penonton sekalian, sebelum kita meneruskan bicara santai kita pada hari ini, suka untuk saya mengajak para penonton untuk menekan butang like dan share. Jadi, untuk rancangan bicara santai ini, kita akan bawakan ataupun membincangkan isu-isu berkaitan dengan kawasan dan juga isu-isu setempat. Okey, jadi Alhamdulillah pada hari ini kita akan bersama dengan Tuan Zakaria Sulaiman selaku penyelaras Ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Alun Kudu. Apa khabar Ustaz, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi sebelum kita meneruskanlah kupasan-kupasan kita dengan lebih lanjut, sebagai permulaan untuk bicara santai ini, boleh Ustaz ceritakan berkaitan dengan latar belakang Ustaz? Okey, terima kasih. Terima kasih moderator Cik Cik Akasha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Sukalah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Zakaria bin Sulaiman. Umur dah 62 tahun. Dilahirkan di kawasan Pendang, di sebuah kampung bernama Kampung Majapahit. Nama dia sedap, senoning dengan orang Pendang. Jadi telah berkahwin dan mempunyai 6 orang cahaya mata. Alhamdulillah, anak-anak saya setakatlah berjaya lah dalam kerjaya masing-masing, dan 5 orang dah berkahwin, tinggal seorang lagi masih menuntut di Politeknik di POK Perlis. Kelulusan saya ni, saya bersekolah sampai tingkatan 5 SPM tahun 77 atau 78. Jadi biasalah masa persekolahan tu, kita masa tahun 70-an tu ekonomi di Malaysia ni, bukan setakat di Kedah saja, di Malaysia ni masa tu ekonomi tak sama macam sekarang. Jadi susah payah penduduk kampung, yang kebanyakan di kampung saya tu adalah pesawah. Jadi atas dulu kalau nak mengaji kena keluar duit banyak, nak sambung masuk U kena duit banyak. Jadi semasa dalam menunggu keputusan SPM tu, saya ikutlah kawan-kawan sampailah ke Singapura. Sampai ke Singapura, kita buat kerja kontrak lah di Singapura. Sebab di situ waktu tu di tempat kita ni susah nak cari pekerjaan. Jadi kita merantau masa tu umur 17 tahun nak pergi Singapura mencari pengalaman di sana. Sempat juga 1 tahun lebih saya berada di Singapura, kerja sebagai buruh kasar, sebagai orang kata kulikang lah. Kalau dulu-dulu ni, kalau tuan-tuan ni dekat sana, cuma masa tu ada satu peluang untuk berkhidmat dalam pasukan Angkatan Tentera. Jadi saya mencuba nasib saya dalam permohonan tu. Jadi tahun 79 saya berjaya
dalam tapisan untuk Tentera Laut Diraja Malaysia. Masa tu dia panggil Royal Malaysian Navy. Jadi alhamdulillah lah, saya dipanggil pada awal tahun 80-an. Jadi berkhidmat merata lah. Bila Navy ni dia kena pergi merata lah. Asia ni apa semua dia pergi. Jadi atas pengalaman tu dan atas minat tu, saya sempat 15 tahun saja berservis bersama dengan pasukan Angkatan Tentera Malaysia dalam Tentera Laut Diraja Malaysia lah. Jadi lepas tu saya tamatkan, bukan ditamatkan, saya tamatkan sendiri saya punya perkhidmatan dengan Tentera Laut ni, dan saya cuba untuk berdikari dan cuba untuk memasuki alam ni, orang panggil alam awam ni, awam. Besar kita dalam tentera, kita di tentera, lepas tu dah bersara tu dah nak masuk ke awam tu, kita dah diberi macam-macam kursus lah. Jadi alhamdulillah, lepas tamat tu saya mencuba nasib dalam perniagaan. Saya masa tu saya buat perkhidmatan membuat pakaian seragam polis, tentera apa semua. Alhamdulillah lah, di bawah bimbingan Mara di Kedah. Jadi di situ selama 5 tahun saja. Pasal mungkin manajemen saya tu masa dalam tentera dia tak ada pengalaman untuk perniagaan. Jadi ada kawan-kawan pula dah ajak pergi untuk buat security. Jadi saya terimalah tawaran tu pula. Saya jadi penyelia security, kena jaga Pulau Pinang, Kedah, Perlis, 3 buah negeri lah. Alhamdulillah kerja tu juga. Lepas tu selama hampir 10 tahun. Lepas tu saya masuk balik dalam bidang pertanian ni. Dalam pertanian saya buat mencuci kawasan, iaitu kontrak dengan Prekra, Perda, Risda. Alhamdulillah lah masa tu buat, dan masa tu juga sempat saya buat sawit sikit untuk ni lah, untuk tanam ni. Dan pendidikan saya ni tak tinggi lah, setakat SPM je. Tapi bila kita dah masuk dalam bidang ketenteraan ni, dia kena ada diploma pula di situ. Lepas tu alhamdulillah lah, bila kita dah habis, kita kursus, kita apa semua, dapatlah diploma dalam ketenteraan. Jadi itu. Jadi minat ni dalam politik ni, sebab di kampung saya tu, di kampung Majapahit tu, 99.9% semua orang PAS. Alhamdulillah. Jadi kita pun PAS daripada asli lah, daripada ibu bapa, daripada ni kita PAS. Jadi bila dah kita ni dah bersara, kebanyakan dia tu masa itu kita kuat dan kita boleh buat kerja lagi. Adalah parti-parti lain yang ajak masuk join apa lah. Jadi saya tak minat tu, jadi saya pilih PAS. Jadi berjuanglah PAS. Lepas tu sampailah saya mendapat duduk dekat, saya asal cawangan saya di Taman Desa Kamila. Sorry tadi tak abang atau rumah tak mana, no? Tak apa, kita sama-sama ni. Jadi saya ni duduk di Taman Desa Kamila dekat Jalan Sungai Tani, dekat Tanduk tu, kat situ di bawah Dun Alam Kudu lah. Jadi situ saya mula bergerak dalam parti sebagai ahli biasa. Lepas bersara tu saya pilih PAS lah, perjuangan saya dalam politik ni. Jadi dari situ saya ahli biasa. Lepas tu dilantik sebagai setiausaha cawangan. Habis tu selang 4-5 tahun, sekarang ni ketua cawangan tamat PAS Taman Desa Kamila. Dari situ dipilih pula jadi AJK kawasan. Jadi AJK kawasan, alhamdulillah tak disangka-sangka pada
kita memerintah ni tahun 2020, pihak pimpinan PAS Kawasan Al-Ustaz melantik saya sebagai penyelaras DUN Alat Mengkudu. Jadi terima kasihlah kepada pimpinan-pimpinan yang memberi kepercayaan kepada saya untuk menjaga DUN Alat Mengkudu ni. Okey, baik. Okey, jadi terima kasih kepada Ustaz di atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Okey, jadi kepada para penonton, insya-Allah banyak lagi kupasan-kupasan menarik yang akan kita kongsikan selepas ini. Kita berehat dulu seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini. Kembali lagi kita di dalam rancangan Bicara Santai YB. Okey, jadi terima kasih kepada para penonton yang masih lagi setia bersama kami di dalam rancangan ini. Okey, jadi sebelum kita teruskanlah persoalan ataupun bicara kita pada hari ini, saya ada sedikit pembetulan kan. Tadi Ustaz
memegang jawatan sebagai penyelaras DUN bagi kawasan Alor Mengkudu. Ya. Okey, jadi kita boleh teruskan dengan persoalan seterusnya. Okey. Soalannya, sepanjang Ustaz memegang jawatan sebagai penyelaras DUN di kawasan Alor Mengkudu ni, apakah pencapaian ataupun apakah yang telah dilaksanakanlah oleh pihak Ustaz? Silakan. Ya, terima kasih Cik. Setelah kerajaan Pakatan Harapan tumbang, maka kita di Kedah ni terlibat juga dengan dinamakan Perikatan Nasional masa tu. Jadi alhamdulillah kita mempunyai majoriti kursi sebanyak 15 kursi PAS. Yang lain-lain campur-campur apa semua tu dengan bersatu dengan apa, jadi 23 kursi. Jadi 23 kursi nak melengkapkan 36 tu. Jadi Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Sanusi dan kerajaan masa tu, kerajaan masa awal penubuhan kerajaan tu melantik 13 penyelaras DUN dalam negeri Kedah ni, iaitu mencukupi 36 DUN yang mewakili kerajaan, iaitu alhamdulillah kami di Pusat Khidmat Penyelaras DUN Alor Mengkudu ni, dan saya sebagai diamanahkan sebagai penyelaras DUN telah dilantik pada 1 Jun 2020. Maknanya ni dah Julai, dah genap 2 tahun lah. Dah genap 2 tahun kita menjaga di DUN Alor Mengkudu ni. Alhamdulillah banyak kerja yang telah kita laksanakan untuk rakyat di DUN Alor Mengkudu. Tapi pada permulaan, mana sebulan 2 bulan tu nak jadi penyelaras DUN ni pun jadi kekok lah sikit. Jadi dengan pengalaman yang kita tak pernah mentadbir yang jadi ini, jadi tiba-tiba kita diamanahkan untuk menjaga DUN Alor Mengkudu, macam DUN angkat lah. Jadi DUN awal tu dapat kat Pembangkang, DUN yang asal tu. Maknanya YB adun yang asal tu dapat kat Pembangkang, Pakatan Harapan. Tapi tak nampak muka pun lah dia tu. Jadi kita terpaksa menggalas tanggungjawab ni. Langkah pertama saya berjumpa dengan penghulu lah. Sebab kita di satu-satu mukim yang kita masuk tu, kita kena rapat dengan penghulu. Jadi untuk itu taklah susah sangat nak buat kerja. Dengan tunjuk ajak penghulu pun sedia membantu kita dalam masalah untuk menjaga rakyat di sini. Cuma dia di DUN Alor Mengkudu ni, dia mempunyai 3 penghulu, melibatkan penghulu derga, penghulu pekalan kundur dan penghulu tajak. Yang berhampiran dengan kita ni penghulu tajak lah, dengan tempat pusat khidmat ni. Jadi pada mulanya tu kebetulan baru jadi penyelaras DUN dia, banjir melanda di mungkin tajak ni. Jadi kita dengan tak ada pengalaman nak santuni apa semua dengan sebab tempat ni dia mungkin tajak ni dia agak luas dan dia punya kedudukan dia tepi berhampiran dengan sungai. Dan kalau hujan 3 hari tu banjir lah. Jadi alhamdulillah, jadi penduduk tu pun sangat rasa berterima kasih lah, sebab dia kata sebelum ni pun tak ada yang YB yang betul yang tu turun.
Jadi kita ni YB penyelaras ya, turun. Jadi penduduk kampung tu rasa seronok lah. Dia orang kampung ni bukan nak turun, nak kena bawa duit, nak kena bawa apa semua. Pi tengok mereka beranduk ayak dengan mereka sekali pun daripada seronok. Daripada seronok. Jadi lepas tu mulalah lagi ada permohonan di sini. Lepas banjir tu jalan pula. Lepas banjir tu jalan pula, dia jadi berlopak. Dia jadi putus-putus jalan. Jadi alhamdulillah lah kita cuba sedaya upaya buat apa yang terdaya tu sebelum tu, sebab peruntukan masa tu dah tak ada, kita dah ambil setengah jalan pemerintah ni. Jadi peruntukan tu dah dapat kat adun yang sebelum tu lah, ni kerajaan yang sebelum tu. Jadi dengan penduduk kampung, dengan ketua-ketua kampung, dengan tok imam, dengan apa semua tu, kita gembleng tenaga, kita buat sekadar yang mampu untuk mengatasi masalah rakyat. Alhamdulillah lah, kita berjaya dalam menyantuni rakyat masa tu. Okay, jadi setelah apa yang Ustaz ceritakan kan, apa yang telah dilaksanakan kan, dari segi kita turun padang lah orang kata kan, dengan masyarakat setempat kat sini. Jadinya apa isu-isu kan yang selalu masyarakat setempat kat kawasan Alam Kudun ni kan, khususnya yang seringlah dia perbangkitkan. Okey. Terutamanya biasalah rakyat kita bila tengok tempat lain tu dapat selesa. Jalan raya elok, surau elok, masjid elok. Jadi Alam Kudu pun dia nak macam tu jugalah. Tapi alhamdulillah bila tahun 2021 pemerintah dan pihak kerajaan negeri Kedah di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Wati Besar Datuk Seri Sanusi, dia ada bagi peruntukan untuk penyelaras pun. Jadi peruntukan untuk membaiki jalan, longkang, surau, rumah-rumah yang agak daif lah. Jadi dengan adanya peruntukan tu, kita banyaklah boleh buat. Jadi pada tahun 2021 tu sebanyak 11 jalan, 11 batang jalan di Dun Alam Kudu ni kita buat, kita dapat laksanakan. Jadi rakyat pun dia cerita lah, kami duduk sini 40 tahun dah, tapi tak ada jalan lagi, duduk jalan tanah merah, paling-paling tak ada batu. Tapi adanya kita pergi situ ni, kita buat jalan. Jadi rakyat suka lah, rakyat suka. Jadi dia ada banding lah dengan dulu yang ni. Saya kata dia ada banding lah yang dulu-dulu lah. Yang lah ni kita buat setakat yang kita mampu. Jadi banyaklah kerja-kerja dengan kita, kerjasama dengan penghulu. Banyaklah di kawasan Alam Kudu ni pembangunan prasarana, terutamanya jalan-jalan kampung dapat dilaksanakan. Cuma di Alam Kudu ni dia ada dua kategori. Satu bandar, satu pinggir bandar. Jadi bandar tu maknanya sebelah barat tu, Alam Kudu barat tu, Taman Saga, Taman Budiman, banyak taman-taman di sana. Jadi situ dikategori sebagai kawasan bandar. Jadi sini, sebelah sini, belah Tajak, belah sini tu, yang tu kategori pinggir bandar. Jadi yang jadi kegangan hari tu ni, masa awal tu, sebab peruntukan banyaknya untuk pembangunan luar bandar. Jadi kita jadi terpaksa lah nak kena naik turun untuk cerita. Kami ni sebenarnya bandar tu tak banyak, luar bandar tu banyak. Jadi alhamdulillah lah pihak-pihak yang berwajib dengar keluhan yang rakyat bawa. Jadi itu sekitar tahun 2021 lah, dengan masalah
2001 kita dilanda COVID-19. Jadi banyaklah di dalam Kudu ni yang terkesan dengan tak boleh pergi buat kerja, tak boleh keluar, tak ada makan. Jadi semua masalah tu kita di Pusat Khidmat dengan bantuan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang salurkan bantuan-bantuan makanan apa semua ni, kita dapat selesaikan masalah tu. Jadi tak ada banyak masalah sangatlah di Alok Mengkudu ni. Cuma isu yang hak terbaru pula ni semua terlibat, bukan Alok Mengkudu saja. Semua negeri dan negara sekalipun terlibat dengan kenaikan barang, harga barang. Jadi itu kita serah kat negara lah untuk ni. Jadi biasalah bila duit kita tu dia macam kita nak pergi Thailand pun, duit kita tu dah jadi kecil. Jadi barang tu nak kena modal banyak, jadi terpaksa lah kena naik. Jadi rakyat ni kita terpaksa nak kena beritahu lah. Maknanya bukan sebab nak menyusahkan rakyat, sebab ini terpaksa, sebab kita punya ekonomi tu lah ni dah macam dulu lah. Contohnya dulu saya bawa duit pergi Kupang lah, pergi sekolah, lah RM5 tau budak sekolah. Jadi ekonomi itu dah naik dah, dengan ikut semasa. Jadi permasalahan tu tak banyak lah di dulu. Okey. Jadi itulah kan macam Ustaz cerita, antara isu-isu lah kan yang sering dikaitkan ataupun dibangkitkan kat kawasan ni, dari segi jalan kan, penambahbaikan jalan tu Ustaz dah usahakan untuk membantu. Lepas tu dari segi kenaikan harga barang kan, yang tu kalau boleh tengok isu-isu yang terkini lah kan. Okey. Jadi kita dapat tengoklah apa orang kata, apa permasalahan yang disuarakan, dan kita nampak ada orang kata ada usaha dari pihak Ustaz sendiri kan. Okey. Jadi sedang tak senang kita dah hampir ke penghujung kita punya rancangan Bicara Santai. Sebelum kita mengakhiri lah kan kita punya Bicara Santai ni, boleh Ustaz kongsikan ataupun berikan harapan Ustaz kepada DUN Alok Mengkudu ni secara khususnya. Okay, terima kasih. Cuma kita nak tadi ada sikit lagi, tak ada cerita habis semua. Di Alok Mengkudu ni pun tak boleh lari juga dengan apa yang MB kita rancang tu. Maknanya tahun 2023 tak ada lagi judi di Kedah ni. Tapi masalahnya di Alok Mengkudu ni sekalipun, di DUN Mengkudu, judi dalam talian. Dia main duduk dalam kereta, dia parkir kereta tu sampai pukul 12, pukul 1 malam, rupa-rupanya berjudi. Itu masalah dia. Jadi kita pun dah menghubungi pihak yang berkuasa, tapi mereka pandai. Kalau pihak berkuasa main, mereka tak ada. Mereka hilang, jadi susah nak benteras. Jadi saya harap apa yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita Datuk Seri Sanusi, semoga Allah Ta'ala mengizinkan apa yang dirancang, yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat. Maknanya dia mau di Kedah ni kosong judi. Macam dia kata lah, kalau apa nak main judi, pergi negeri lain, jangan duduk di Kedah. Jadi harapan lagi satu, masalahnya tu anak muda. Anak muda lah ni banyak terlibat dengan masalah-masalah yang tak elok ni, dadah. Banyak juga di Alok Mengkudu. Contoh dia macam pisang wak tu, kalau tak ada anak tua hilang lah. Mana buah pelam lah apa semua. Jadi yang tu alhamdulillah lah, dengan bantuan JPKK kita, minta maaf tadi lupa nak cakap, kita di Alok Mengkudu ni ada 14 JPKK. 14 JPKK, maknanya satu JPKK tu ada 3-4 kampung dia jaga lah. Alhamdulillah dengan pemantauan JPKK yang ada tu, kita di Alok Mengkudu ni ada 7 mewakili PAS JPKK. Jadi dengan pemantauan mereka tu kuranglah berlaku macam tu.
Jadi cuma anak muda ni dia kebanyakan dia waktu ni baru nak bagi tidur ni. Waktu ni baru nak bagi tidur. Lepas tu malam dia hilang. Lepas tu pagi dia balik dia tidur. Kerja tak ni. Lepas tu bab politik ni tentu sikit bab politik lah. Bab politik ni kita risau umur 18 ni. Umur 18 dia mengundi ni sebab depa pukul 6 duk tidur lagi. 6 petang. Lepas tu depa hilang bagi depa seronok tu. Jadi harapan saya di dunia alam kudu ni terutamanya kepada ibu bapa, sama-samalah kita menjaga dan memberi tunjuk ajar yang baik kepada anak-anak muda, terutamanya anak-anak kita. Sebab pendidikan agama lah yang akan membentuk hala tuju anak-anak muda ini. Jadi harapan saya di Alam Kudu ni, tuan-tuan dan perempuan yang mengikuti yang ada di Alam Kudu ni, yang tengok di live ni di Alam Kudu ni, berilah sokongan sepenuhnya kepada PAS, Parti Islam Malaysia. Sebab dalam saya ni banyak jugalah yang ada offer sana offer sini. Jadi kita tengok sebab PAS ni dia bukan parti semata-mata, dia adalah satu tarbiyah, salah satu tarbiyah. Kita sebagai yang kurang beragama ni, dengan adanya PAS untuk tarbiyah kita hari-hari, mana insya-Allah lah kita akan meningkatkan lagi orang kata meningkatkan lagi keagamaan kita. Jadi dan saya menyeru juga kepada penduduk-penduduk dalam Kudu ini, pilihan raya tak lama dah, mungkin dekat-dekat dah, sebab tempoh kita mengundi dulu 9 hari bulan 5 2018. Ini dah 2022. Jadi dia tampak dengan akad ni, saya ingat dalam bulan 7 2023 tamatlah tempoh penggal ke-14 dan kita akan masuk kepada pilihan raya umum ke-15. Jadi minta tuan-tuan dan perempuan ni buatlah pemilihan yang terbaik, dan kalau boleh tu pakat-pakat sokong PAS semua. Ingat setakat tu kot noh. Kalau ada masa, ada ruang, kita akan berjumpa lagi. Maaf salah silap dalam percakapan, dalam tutur kata ni, saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, jadi terima kasihlah saya ucapkan kepada Ustaz yang di atas perkongsian sepanjang bicara santai kita pada hari ini. Okey, jadi kepada para penonton sekalian, kita mengharapkan agar apa yang dikongsikan ataupun dikupaskan pada hari ini dapat sama-sama kita mengambil perhatian dan juga memberi sokongan dari semua pihak. Okey, untuk kita orang kata kita nak mencari titik kesejahteraan khususnya kepada masyarakat di kawasan Alam Kudu ni, dan juga secara umumnya kepada kita sebagai rakyat di negara Kedah ni sendiri. Okey, sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz di atas kesudian untuk bersama kita pada hari ini untuk memperjelaskan lagi tentang perjalanan apa yang telah, sedang dan akan diusahakan oleh pihak Ustaz sendiri. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Jadi kepada para penonton sekalian, insya-Allah kita akan bersiaran lagi pada waktu dan hari yang sama bersama dengan jemputan kita yang seterusnya di dalam rancangan Bicara Santai YB. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedah sejahtera nikmat untuk semua.